Amri ada mengatakan bahawa pengundi di Malaysia ni, khususnya generasi muda ni, ia ditentukan oleh persepsi mereka, bukan fakta maksudnya. So apa komen tu, Encik? Saya ada pendapat berbeza tentang hal itu. Sebab daripada pengalaman saya dalam melakukan kajian ini, sebenarnya saya juga sebahagian daripada tim Profesor Samsul Amri. Kita dapat bagikan golongan generasi Y lah, kita kata golongan muda ni, kepada dua golongan, dua kelompok. Satu yang tidak minat politik langsung. Mereka ni sama ada tak register. Kalaupun register sebagai pengundi, mereka tak keluar mengundi. Yang keduanya ialah golongan yang minat politik dan aktif mengambil bahagian dalam politik. Misalnya menyertai demonstrasi, menyertai kempen, terlibat dalam kempen menerusi media sosial dan sebagainya. Golongan ini kecil, yang aktif ini, yang tidak aktif itu besar. Tetapi bila kita bercakap pasal minat, pasal penyertaan dan sebagainya, dengan kehangatan kempen, persaingan informasi, bila kita menghampiri pilihan raya ini, saya rasa golongan muda ini berfikir tentang hala tuju negara kita ini, terutamanya apabila kempen perbankan khususnya yang melibatkan masalah harian mereka seperti PTPTN, soal tol, cost of living, kenaikan harga barang, perumahan yang mahal, dan seumpamanya itu. Dan mereka inilah yang mengunjungi, kalau kita hadir ke ceramah-ceramah pembangkang, sebahagian besarnya terdiri pada golongan muda daripada pelbagai etnik dan agama. Pada saya ini satu benda yang positif, sebabnya golongan yang makin celik politik ni, kata literasi politiknya semakin meningkat tu agak membesar di kalangan golongan muda ini. Selain daripada faktor internet, faktor isu yang menyentuh masalah harian mereka, kita juga lihat calon-calon muda yang diturunkan itu sedikit sebanyak menggerakkan golongan ini untuk terlibat dengan politik. Dan kalau kita kata keputusan mereka dibentuk oleh persepsi, saya kira benda itu boleh diterima, sebabnya politik ni satu dunia yang agak kompleks untuk difahami oleh kebanyakan orang. Sebab kita tak jumpa Perdana Menteri, kita tak masuk kabinet meeting dia. Sama juga pembangkang, kita tak tahu. Kalau kita tanya orang, Presiden Parti Pembangkang, dia tahulah. Tapi naik Presiden dia, Setiausaha Agung dia, ahli jawatan kuasa dia, ramai tak tahu. Itu menunjukkan keterbatasan maklumat. Dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh underestimate tentang upaya mereka untuk melihat persekitaran ataupun persaingan politik ini. Dan ini kita dapat lihat menerusi pemikiran yang dilontarkan menerusi tulisan dalam media sosial dan sebagainya. Dengan kata lain, persepsi itu betul, dan penelitian yang agak mendalam juga betul. Sebab mereka mengumpul maklumat, dan saya diberitahu oleh beberapa rakan yang terlibat dengan mengkaji golongan muda ini. Sekarang ni kata dia, terutama wanita, kalau kita lihat wanita, dia tidak suka bercakap berdepan berkenaan dengan politik ini, sebab politik ni dilihat boleh memecah belahkan, memutuskan kawan dan sebagainya. Tetapi di saat-saat kegairahan pilihan raya ini, kita lihat, saya diberitahu mereka aktif mencari maklumat di kala mereka bersendirian, dengan melihat video, dengan melihat posting web dan sebagainya. Dan
salah satu bentuk kempen yang agak menarik perhatian generasi muda ni, saya dimaklumkan ialah dalam bentuk video. Ada beberapa video yang memuatkan ataupun menunjukkan lagu-lagu. Ada video yang memaparkan masalah dalam bentuk cerita pendek atau anekdot. Dan kita lihat pelakon yang terlibat dalam video-video ini kebanyakan ini orang muda. Dan ini semua faktor yang mendorong mereka untuk cuba memahami, mendapatkan maklumat tentang dunia politik itu. Dan saya kira mereka membuat pertimbangan yang berbentuk prospektif dalam membuat keputusan. Prospektif ini maksud saya sebab persekitaran generasi muda ni dia berdepan dengan masalah misalnya seperti untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan kemudahan seperti kenderaan, perumahan dan sebagainya. Jadi sudah tentulah mereka akan memikirkan parti atau pemimpin mana yang dapat memberi kemudahan itu kepada mereka. Jadi pilihan raya ini pada saya boleh jadikan ukuran untuk melihat adakah generasi muda kita ni berfikiran dalam konteks retrospektif ataupun prospektif yang saya maksudkan tadi. Retro ialah mengambil kira keadaan yang telah berlaku 3-4 tahun kebelakangan ataupun 5-6 tahun kebelakangan ini. Prospektif voters ini dia melihat atau menjangkakan kalau dia pilih A, apa yang akan berlaku pada 3 atau 4 tahun akan datang. Dengan kata lain, sebab mereka ni dipengaruhi oleh media dan sebagainya, dan dekad kebelakangan ni kita lihat media ni mengajar kita dalam contohnya reality TV, supaya jasamu tidak dikenal. Kalau kita vote misalnya untuk persembahan nyanyian kelakonan yang bagus, dalam 10 orang tu kita nak milih seorang, reality TV ajar kita untuk memilih yang terbaik. Jadi itu prospektif lah tu, sebab kita pilih yang terbaik ni untuk kita tonjol ke persembahan yang akan datang. Jadi adakah generasi muda bersama Barisan Nasional ataupun bersama dengan Pakatan Pembangkang pada kali ini satu benda yang menarik untuk kita lihat. Tetapi kefahaman saya terutama berkenaan dengan etnik Melayu, dia not a risk taker community. Dia lebih kepada pengekalan status quo. Sebab itu kalau kita perhatikan kunjungan ataupun pertandingan Usaha Musa di Putrajaya tu agak menarik untuk dilihat, sebab pengundi di sana terdiri daripada komuniti profesional middle class Melayu yang kepada saya mereka bukan risk taker. Sekiranya Usaha Musa menang di Putrajaya, itu indikator bagaimana budaya masyarakat kita ni telah mengalami perubahan yang besar. Mereka willing to take risk. Dalam konteks prospektif voters itu tadi, salah satu cirinya ialah willing to take risk. Kalau mereka willing to take risk membuat perubahan seperti dianjurkan oleh pembangkang pada PRU 13 ini, saya lihat itu satu perubahan, dan ini tidak mustahil sebab pengalaman masyarakat banyak negara di dunia ni kita perhatikan, apabila semakin maju, semakin moden, cara berfikir masyarakat tu berubah. Penghormatan pada pihak berkuasa menjadi semakin kurang. Kompetensi pihak berkuasa dilihat dengan lebih kritikal, dan mereka mahu penglibatan yang lebih banyak dalam politik. Adakah masyarakat kita telah memasuki fasa itu yang kita katakan postmodernist values? Sebab kalau dulu kita lebih mengutamakan pembangunan, mengutamakan
material. So kita dikategorikan sebagai modernis yang mengambil kira perkara itu tadi, growth, economic growth misalnya, security ataupun kestabilan. Dan inilah yang membolehkan Barisan Nasional melangsungkan kuasa dia selama 55 tahun di negara kita ini. Adakah pada kali ini dia akan berubah? Itu tanda soal yang saya rasa banyak orang ingin tahu. Okey Cik, nampaknya kita telah mendapat keputusan iaitu di Putrajaya, di mana Tengku Adnan sendiri telah mendahului, iaitu Barisan Nasional mendapat 9,804 undi, manakala Datuk Usam Musa memperoleh 4,366 undi. Jadi mungkin saya nak minta Encik komen mengenai kemenangan BN ni, tapi sebelum tu kita berhenti seketika.